Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan? Salam sejahtera. Hari ini nama saya Arif. Okey, hari ini ada storytelling sikit. Tips menambah kepercayaan pengguna website. Saya ada website. Ya, website saya dah buat dengan rich web, tapi pengunjung ramai. Tetapi tak ada orang beli kat website saya. Kenapa ya? Itu soalan yang ditanya oleh pelanggan saya, dan saya tertariklah dengan dia punya dengan soalan dia. Dan hari ini saya nak cerita pasal tips menambah kepercayaan pengunjung website. Okey, sebelum tu saya dengarkan saya punya intro. Assalamualaikum, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Salam sejahtera, nama saya Arif. Tuan-tuan ada yang kenal saya, ada yang tak kenal saya. Okey, saya ni adalah seorang orang biasa je. Saya adalah seorang yang suka menggodek software. Okay. Samping tu saya berniaga. Saya berniaga online. Okay. Saya ada berapa? Saya ada 3 website. 3 website yang saya jaga, dan juga saya menjual produk saya minyak wangi online lah. Dekat di menggunakan website semata-mata. Okay. Of course, saya juga membuat website lah sebabkan saya suka menggunakan software dan saya belajar buat website, dan saya pun adalah pelanggan-pelanggan website saya. Okay, saya tertarik ada satu soalan daripada pelanggan saya ni. Okay, yalah saya dah buat website dia. Dia kata pelanggan dia ramai tau. Tapi kenapa pelanggan dia tak singgah dan membeli produk dia? Okay, jadi dalam saya punya live saya hari ni adalah saya nak bagi 4 tips ya. 4 tips untuk menambah kepercayaan pengunjung website tuan-tuan dan perempuan. Mungkin yang ini boleh bantu sebab ini mengikut pengalaman saya. Okey, jadi sekarang ni kita bermula. Sekejap, saya tukar uh, saya punya screen dahulu. Okey, ini tu dia tips menambah kepercayaan pelanggan. Ya, tu kejap ya tuan-tuan. Kejap ya. Okey, saya tukar kejap. Okey, dah. Okey, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Jika tuan-tuan dan puan-puan kenal saya, mungkin Sata boleh kata hai kat saya kat sini. Jangan bye-bye sudah ya. Okey. Tips menambah kepercayaan pengunjung ke website. Jika tuan-tuan berniaga menggunakan website, okey, dan tuan-tuan selalu kemungkinan akan hadapi masalah ni. Tuan-tuan dah pasang Google Analytics kan, tengok ramainya pengunjung kat website saya kan. Tapi kenapa tak ada orang membeli? Okey, ada sebab-sebabnya yang mungkin tuan-tuan tak perasan. Jadi saya nak kongsi di sini. Ada 4 tips. Ada 4 tips kat sini yang saya akan cuba huraikan mengikut pengalaman saya. Okey. Pertama sekali, saya buka dulu ni. Okay, ini dia. Saya dapat benda ni apabila saya buat analisis mengenai pelanggan di website saya menggunakan Google Analytics. Okay, saya dapati pelanggan baru website saya akan mengunjungi website saya sebanyak 6 ke 10 kali tau sebelum dia check out. Bukan senang. Ya. Kerana apa? Kerana kalau tuan-tuan berniaga hanya di Google, okay, of course nak dapatkan kepercayaan daripada pelanggan-pelanggan tuan-tuan dan perempuan ambil masa juga. Sama juga seperti di Facebook. Ya, di Facebook tuan-tuan ada kita panggil apa tu? Ada kita kena buat iklan awareness, kita kena buat iklan consideration. Kita juga kena buat iklan dipanggil conversion ya. Conversion itu mana pelanggan yang dah suka, dah kenal tuan-tuan dan perempuan punya produk, of course dia akan membeli. Sama juga dengan website ya. Saya dah buat analisis saya menggunakan Google Analytics dan saya dapati untuk satu orang pelanggan tu membeli produk saya, terutamanya produk saya itu minyak wangi saya lah ya. Okey, dia memerlukan lebih kurang 6 ke 10 kali dia sebelum dia check out. Ya, sebelum dia pergi dekat saya punya basket kat website saya, dia klik buy now, lepas tu dia letakkan dekat dalam kad dia, lepas tu dia check out, dia bayar duit, dan lepas tu kami hantar produk dekat dia. Okay. Jadi ini analisis yang saya buat dan saya dapat
Saya dah cuba berbagai perkara dan akhirnya saya dapat buat satu panggil apa? Analisis. Okey, ada 4 perkara ni. Okey. Iaitu yang pertama adalah dia perlukan kepercayaan. Ini bukan pertama ya sebenarnya. Ada satu lagi. Itu sebabkan kepercayaan website owner ni hidup lagi ke? Itu dia kadang-kadang tu orang tanya kan. Orang tanya, dia tengok website kita kan, oi, website ni selalu aku tengok tapi betul-betul ke? Aku beli produk ni nanti kan tak sampai produk. Barang tu dekat rumah aku macam mana? Jadi sekarang ni, itu sebab kerana kepercayaan. Dia perlukan kepercayaan daripada owner website itu sendiri. Untuk dia mula mengeluarkan wang daripada dia punya bank tu untuk membayar kepada website tersebut. Okey. Tips yang pertama adalah selalu kena tukar gambar ya. Selalu kena tukar gambar. Kejap lagi saya tunjukkan dia punya dipanggil saya tunjukkan sampel ataupun apa yang saya buat kat website saya lah ya. Yang ni tips yang paling sangat berguna. Selalu tukar gambar. Kadang-kadang tu bila pelanggan tuan-tuan dan puan-puan datang, mungkin minggu pertama dia datang tengok, oh website ni macam ni apa semua, okey tak apa, standby. Mungkin saya nak tengok dulu Ushosha dahulu. Okey. Minggu kedua dia masuk, gambar sama, tak ada apa yang berubah pun kan. Sebab jelah website tu tak lovely kan. Dia tak tengok, tak ada macam apa. Tak ada aktiviti website tu. Jadi dia tengok macam tu. Okey. Alright. Itu adalah tips yang pertama. Mungkin tuan-tuan boleh tengok kat sini. Kejap ya, saya tunjuk website presentation saya. Okey, di sini. Nampak tu saya tulis kat situ, harap maaf sebabkan website saya ni silap sikit tawaran keistimewaan pula. Tawaran istimewa bulan Jun sebenarnya kan. Nampak tu? Saya tak apa situ. Tawaran keistimewaan bulan Jun. Nampak tu? Bulan Jun ya. Bulan Jun maknanya pelanggan tahu. Yang mana pelanggan ataupun bakal-bakal pelanggan saya akan tengok kat situ. Dia kata, oh ni maknanya website ni dia boleh dikira aktif. Ya, boleh dikira aktif. Kalau kita boleh main bulan, main hari atau main weekly. Weekly sangat bagus. Minggu ni website masuk ke website tuan-tuan dan puan-puan. Minggu depan dia masuk, dah berubah lah website ni. Jadi dia nampak tuan-tuan aktif kat situ. Jadi dia ada kepercayaan kat situ mungkin untuk dia membeli belah dekat website tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Ya, kejap ya, saya tukar saya miss screen sekejap. Mana ni presentation. Tu dia. Selalu tukar gambar tuan-tuan dan puan-puan. Kalau boleh seminggu sekali, terbaik. Kalau tak boleh juga sebulan sekali, dah kira memadai. Tips saya yang kedua yang saya selalu guna bila saya membuat website, dia tengok macam tak ada reaction daripada saya punya pelanggan, ataupun selalu orang yang selalu dah mengunjungi website saya. Tips yang kedua adalah selalu ubah konten ya. Selalu ubah konten. Kadang-kadang tu website saya pergi dekat ni kejap ya. Edition. Selalu saya dekat website saya akan ubah kontennya dekat muka depan. Kebanyakannya lah. Sikit tak banyak, sikit cukup. Kadang-kadang tu ada saya guna di sini ya. Ubah konten saya. Selalu saya ubah konten saya suka buat dekat sini. Yang ini. The recent social info. Di sini saya akan tukarkan konten saya yang terbaru. Yang sini ya. Ini konten ni datang daripada Facebook. Senang je. Kan kita selalu update. Malah saya peniaga online. Peniaga tegak online. Jadi saya selalu update dekat Facebook. Jadi website pun kena update juga kan. Jadi saya ambil konten saya di Facebook tu, saya update setiap kali saya menggunakan konten daripada Facebook saya letak dekat saya punya website. Jadi orang yang datang tengok tu, terutama yang baru ya tengok website saya, jadi nampak dia ni ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram kan. Jadi begitulah. Jadi dia nampak kita ni aktif. Walaupun di Facebook memanglah orang tak tengok kita aktif, tapi kalau dekat website macam mana nak aktif? Cara-cara begini yang saya buat untuk bantu pelanggan-pelanggan, bakal-bakal pelanggan saya untuk menaruh kepercayaan kepada
perkhidmatan ataupun produk yang saya berikan lah. Okay, transition sekejap. Transition, okay. Sekejap tuan-tuan ya. Okay. Okay, selalu ubah konten. Itu yang saya selalu buat. Okay, diharap tuan-tuan pun mungkin kalau tuan-tuan rasa ni berguna, gunakanlah untuk website tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Itu dah 2 tips saya bagi. Tips yang saya dapat ni ialah melalui pengalaman saya sendirilah, tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin sesuai, mungkin tidak, tapi tuan-tuan boleh cuba ya, boleh cuba. Sebab saya memang suka menggodek ataupun saya suka buat analisis. Kenapa pelanggan saya, orang masuk website saya ni, kenapa dia tak membeli? Kenapa funnel saya tak betul ke? Jadi, ini yang saya dapat dan saya tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan. Okay, moga-moga dapat manfaat. Yang ketiga, tips yang ketiga adalah menulis blog baru. Yang ini paling malas nak buat. Saya pun malas nak buat. Menulis blog baru. Menulis blog baru ni sebenarnya bagi saya lah kan, ialah untuk saya memperluaskan saya punya SEO saya. Okey, tetapi kadang-kadang menulis blog baru ni boleh juga membantu pelanggan-pelanggan tuan-tuan untuk dapat satu info yang baru daripada website tuan-tuan dan puan-puan. Seperti begini. Ya, saya dah update berapa bulan lepas ya. Sekejap ya, saya tutup sekejap. Lepas tu bulan Jun 16 saya bulan Jun, minggu lepas saya dah buat. Patut minggu ni saya kena buat satu lagi konten baru, blog baru dekat website saya supaya relevan dengan saya punya perdagangan yang saya jalankan lah ya. Okey, itu tips yang ketiga kan. Selalu buat blogging. Selalu buat blogging. Yang ini saya nak tuju kepada pelanggan saya lah kan. Kadang-kadang tu yang mana yang bertanya pada saya soalan yang cepuk emas ni kan. Kenapa pelanggan orang datang ke website saya ramai tapi kenapa dia orang tak membeli? Iaitu kepercayaan. Jadi inilah cara dia untuk menambah kepercayaan pelanggan pada kita, pelanggan kita di website. Okey. Menulis blog baru. Okey, ini malas nak buat tapi kalau kita buat, kita konsisten buat, insya-Allah hasilnya akan ada. Okey. Dan yang keempat, tak banyak saya punya tips saya ni, tapi tips saya ni memang berguna untuk saya ya. Berguna untuk saya dan tuan-tuan dan puan-puan pun kalau guna benda tu baik, alhamdulillah boleh menambahkan result tuan-tuan dan puan-puan lah ya. Okey. Yang keempat, yang terakhir sekali adalah yang ini sangat penting ya, sangat penting iaitu memasang chat service. Ini paling penting. Kadang-kadang kalau tuan-tuan dan puan-puan ada orang-orang yang yang datang ke website tuan-tuan dan puan-puan, dia panggil apa? Dia tengok dia teringin nak beli kan. Teringin nak beli tetapi dia ada macam saya nak bercakap dengan token ni juga. Tuan punya website ni juga kan, kepercayaan tu. Tak ada kepercayaan. Jadi apa yang saya buat adalah mungkin tak nampak dekat sekejap ya, saya mungkin tak nampak sekejap. Saya ubah sekejap saya punya ni. Kan ubah sekejap, saya transitionkan dia. Tu dia. Dah nampak dah kan? Okay. Saya memasang chat service kat sini. Welcome to our site. If you need help, simply reply to this message. We are online and ready to help. Okay. Yang ini sangat penting terutamanya kepada pelanggan yang pelanggan yang betul-betul nak beli. Okey, dia nak tanya. Dapat jawapannya terus beli. Dapat jawapannya dia terus akan check out. Cuma dia ada sikit sikit soalan yang dia perlu dia tahu supaya dia boleh terus membeli. Jadi pasang chat service. Okey. Ya, chat service ni sangat, dia ada yang panggil ada yang mahal, ada yang murah, ada yang percuma. Ya, yang percuma tu nanti ada masa nanti saya akan ceritakan. Yang mana satu percuma dan very very good. Cuma tuan-tuan, saya nak bagi, kalau tuan-tuan nak memasang chat service ni, okey, tuan-tuan boleh pasang yang ada mungkin ada bot yang boleh dia interaksi secara menggunakan bot lah. Okey. Itu pun bagus juga. Tapi saya lebih suka gunakan cara human, iaitu human touch. Bila saya tengok dia ada masalah dekat checkout ke apa ke, saya nampak kan dekat saya punya dashboard, saya tengok customer ni dia dah check out, dia dah
apa add to cart. Okey, dia dah browse kat blog saya, dia tengok dia punya funnel masuk sampai dekat cek kenapa lambat. Jadi saya akan tegur customer saya. Lepas tu mungkin saya kata, "Hai, apa khabar? Nama saya Arif. Boleh saya bantu tuan, puan? Apa ada masalah untuk check up ke?" Jadi kalau saya buat begitu, kemungkinan dia boleh bantu untuk mempercepatkan, untuk bantu pelanggan saya lah untuk membeli secara online. Okey, so itu adalah 4 tips yang saya selalu guna apabila saya mengalami masalah. Okey, masalah-masalah seperti pelanggan lalu kat website saya kenapa tak membeli. Kemungkinan besar itu sebabkan selalunya pelanggan di website ni yang selalu Google ni, dia sebenarnya dia nak buat comparison on pricing. Selalunya lah kan. Okey, dia memang ada niat membeli, atau berapa harga untuk produk A ni. Okey, yang paling murah. Yang paling murah. Kadang-kadang kalau dah ada kepercayaan, berapa tuan letak pun dia akan beli. Itulah tu dia punya dan bagi tu kepercayaan tu sangat penting lah sebenarnya. Tak kira lah anda berniaga di mana, offline ke, online ke, kepercayaan sangat penting. Dah ada kepercayaan, insyaAllah customer tu akan terus membeli dan support perniagaan tuan-tuan dan puan-puan, termasuk saya juga. Okay. Alright, itu adalah 4 tips daripada saya. Kita sini. Okay, 4 tips daripada saya. Okey, apabila pelanggan website visitor masuk ke website tuan-tuan dan puan-puan, okey, dia tak ada panggil apa tu, tak dapat respon, lalu saja tak membeli, kan? Sekejap ya. Okey, tips menambah kepercayaan pengunjung website. Itu pun saya tak lupa dia punya apa saya punya tajuk hari ni. Okey. So itu the tips saya. Dia harap tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh guna. Okay, mungkin boleh try. Dia harap itu bolehlah mendapatkan apa tu, cuba sesuatu lah yang bagus. Okay, last daripada saya. Okay, tuan-tuan dah ada website. Yang mungkin yang sekarang ni yang menonton saya ni, tengok saya delay live ni adalah mungkin tuan-tuan ada website. Satu tip daripada saya, bagaimana tuan-tuan hendak menambah pelanggan lah. Okey, menambah visitor ke website tuan-tuan lah sebenarnya kan. Ya. Apa cara dia kan? Satunya of course dia perlukan tuan kena beriklan. Bila dah beriklan, barulah ada pelanggan akan masuk. Itu secara cepat. Of course kita kena keluar duit, tapi kita keluar duit dengan cara yang betul lah kan? Yang betul. Jadi sekarang ni saya nak tawarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, okey, ada satu kelas FBS ni. Okey, harga dia saya kata memang jimat lah. Memang sangat menjimatkan. Konten-konten yang diberi tu ada 4 konten. Saya cuba paste kat sini. Okey. Saya paste kat sini sekejap. Okey, ada 4 konten yang diberikan. Okey, di apa tu? Saya. Okey. 4 konten dia. Sekejap ya. Tuan. Web presentation, transition dekat sini. Okey, itulah website saya. Kalau tuan-tuan klik link tu, pergi kat sini. Kelas FBS plus content storytelling. RM RM10 je. RM10 je. Okey. Dalam konten ni dia akan dia akan di ni, tuan-tuan kalau mungkin tuan-tuan kenal kot. Boleh tuan Syed Gaddafi. Dia sangat mahir dalam membuat FBS. Kalau itu ni memang makanan dia. Okey, apabila dia buat je satu produk, dia akan terus menggunakan dia punya kepakaran dalam membuat FBS ni, iklan melalui FB ni. Okey. So dalam dia punya kelas ni, iaitu kelas FBS dan konten RM10 ni, dia akan ceritakan pengalaman dia, terutamanya dekat itu. Ni dia punya tajuk dia, ada apa itu Facebook Ads. Okey, kadang-kadang tu bila kita nak buat iklan tu, kita tahu nak buat iklan, kita nak ada sale masuk poket. Okey, dah habis cerita kan. Tapi sebenarnya kadang-kadang ada benda yang kita perlu tahu sebelum kita nak buat iklan Facebook Ads. Mungkin kita tak nak buat iklan, kita nak bagi orang buatkan untuk kita. Sebagai owner of the product, kita perlu tahu apa itu Facebook Ads yang tuan-tuan mungkin berminat untuk join kelas ni. Okey. Lepas tu akan diajar juga objektif iklan. Ya, objektif iklan ni seperti ada banyak sebabkan dalam menu
menu Facebook Ads tu dia ada, kalau tak salah saya ada 11 ya. Objektif iklan dia akan ceritakan satu persatu, insya-Allah tak salah saya apa yang penting. Okey, lepas tu content game. Yang ketiga adalah content game. Bagaimana kau buat kooperatif yang bagus untuk membuat iklan. Ini sangat penting ni. Tuan-tuan kena join. Ada RM10 je. Dan yang keempat ialah mindset yang betul sebelum beriklan. Okey, kadang-kadang itulah kata saya kata mula tadi. Bila tuan-tuan dan perempuan membuat iklan, tuan-tuan dan perempuan nakkan sale. Kan betul. Saya pun begitu. Sama saja kita. Tuan-tuan dan perempuan nakkan mindset apa nak ada sale. Tapi sebenarnya kalau untuk bermain FBS ni dia memerlukan strategi yang jauh berbeza dengan apa yang kita impikan dahulu. Itu barulah ia akan berhasil. So, hanya RM10 saja. RM10. Saya punya kelas ni, kelas ini adalah pada, kejap ya saya tengok. Okey. Pada 28 hari bulan Jun, iaitu pada hari Ahad ni. Ya, Ahad ni 8.40 malam. Ya, tempat dia kat mana? Dekat Zoom meeting je, kat rumah tuan-tuan dan perempuan. Bukan perlu datang dekat satu kelas ni, tak. Datang ke kelas Zoom saja. Kelas Zoom saja. Okey, apa yang tuan-tuan buat kalau kata berminat nak join kelas ni, RM10 saja, iaitu harga KFC sajalah, KFC. Tapi yang kelas ni, bila tuan join kelas ni, tuan akan dapat dia punya info dia yang boleh gunakan sampai bila. Okey, tuan-tuan kena masuk ke dalam website yang apa tu, kelas FBS rm10ringgit.dtw.my. Saya letakkan dalam komen saya. Okey, lepas tu tuan sampai dah baca semua, suka, minat benar-benar minat sangat nak join, buat bayaran sekarang akan pergi ke ToyicPay, iaitu payment channel saya. Dan selepas buat bayaran dekat ToyicPay, tuan-tuan akan terima email daripada ToyicPay. Okey, di situ kami akan bagi satu link untuk join channel Telegram yang saya sediakan. Saya dah sediakan. Okey, join di situ. Dan apabila kita dah ada kelas tu pada 28 hari bulan ni, ya, dan kami akan berikan link untuk join Zoom, grup Zoom tu dekat dalam channel tu, supaya tuan-tuan bolehlah get ready dan terus join saja. Jadi itu tawaran saya. Okey, yang penting sekali adalah 4 tips yang saya berikan pada tuan-tuan. Jika tuan-tuan dah ada website, tak dapat visitor ramai, tapi tak ada orang membeli, mungkin boleh berguna 4 tips yang saya terangkan tadi, dan diharap ia beri manfaat pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so itu sahaja daripada saya, Arif. Terima kasih kerana menonton live saya ni. Okey, diharap boleh bantu tuan-tuan dan puan-puan. So akan datang, kalau ada live lagi, saya akan buat live juga. Supportlah saya tuan-tuan dan puan-puan. Diharap info yang saya berikan ni berguna pada tuan-tuan dan puan-puan. Itu sahaja daripada saya, Arif. Terima kasih kerana menonton siaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.